Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini kita sambung balik kisah sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi berada di kota Madinah, maka di kota Madinah ini banyak golongan-golongan yang terdiri daripada golongan munafikin, golongan Yahudi. Adapun daripada Yahudi itu ada kabilah-kabilahnya. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraizah dan banyak macam-macam lagi kabilah. Maka ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, Nabi terpaksa menghadapi orang-orang yang tidak bersama ataupun tidak maknanya memusuhi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi amalan orang-orang Yahudi di kota Madinah, mereka selalu mencari kesalahan-kesalahan baginda Rasulullah, sehingga para sahabat mereka amat tidak suka dengan orang-orang Yahudi, dan Nabi pun begitu juga. Tidak sekali-kali Nabi akan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Maka ketika mana sahaja Nabi menurunkan ayat ataupun membaca ayat, kadang-kadang mereka itu mempersendakannya, dan juga dalam waktu yang sama mereka kadang-kadang mengatakan Nabi ini pembohong, pendusta. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat bila mana mereka mengatakan bahawa Nabi ini pendusta. Di antara yang mereka katakan Nabi dusta itu adalah apa yang dibawa oleh Nabi itu tidak benar. Dan Nabi mengatakan orang-orang Yahudi mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka ia mengatakan tidak. Golongan Yahudi ini mereka mendakwa bahawa mereka adalah golongan yang selamat. Maka mereka mengatakan Kunu hudan au nasara tahtadu. Jadilah kamu Yahudi dan Nasrani, nescaya kamu akan mendapat petunjuk. Mereka mengatakan bahawa golongan mereka lah, yakni Yahudi ataupun Nasrani, adalah golongan yang selamat, terselamat daripada api neraka. Adapun Muhammad dan pengikutnya adalah golongan ahli neraka. Ini pandangan orang Yahudi. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat Kul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Katakanlah wahai Muhammad, kamu beritahu kepada orang-orang Yahudi, kalaulah syurga di negeri akhirat itu adalah hak istimewa orang-orang Yahudi, kalaulah syurga itu milik mereka, neraka ini golongan Muhammad dan pengikutnya, kalau begitu sebagaimana yang dia berdakwa, maka dia pasti akan ingin ataupun bercita-cita mati. Kerana sudah tahu bahawa ia ini penghuni syurga, maka dia inginkan mati supaya cepat-cepat boleh masuk syurga. Maka Allah Ta'ala suruh baginda Rasulullah SAW mencabar orang Yahudi. Kalau kamu mengatakan bahawa Muhammad, apa yang dibawa oleh Rasulullah ini, apa yang dibawa olehku, yakni oleh Rasulullah ini adalah tidak benar, dan golongan kamu, golongan Yahudi adalah golongan yang sebenar, yang mendapat petunjuk, yang dimasukkan dalam syurga, maka fatamannaul mauta in kuntum shadiqin, hendaklah kamu bercita-cita mati. Allah Ta'ala menjawab dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-95, walan yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Sekali-kali mereka tidak akan ingin mati
mereka sekali-kali tidak akan ingin mati kerana dosa-dosa yang telah mereka lakukan, dan Allah Ta'ala mengetahui orang-orang yang zalim. Maka mereka dapat melihat bagaimana para sahabat Nabi, mereka bercita-cita mati. Mereka inginkan syahid pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga ada sahabat yang tidak boleh pergi berjihad pada jalan Allah menangis. Kenapa menangis? Kerana inginkan syurga Allah, inginkan syahid pada jalan Allah Ta'ala. Mereka mengetahui bahawa apa yang didatangkan oleh Nabi SAW adalah benar, tetapi dengan sebab kesombongan yang ada di dalam hati mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, akhirnya mereka itu menolak apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi memerintah kota Madinah, dan di bawah pemerintahan Nabi itu ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Mereka ini adalah golongan yang menentang dakwah baginda Rasulullah SAW, dengan mereka menakut-nakutkan orang ramai, mendustakan apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Padahal orang-orang Yahudi ini, sebelum kedatangan Nabi ke kota Madinah, mereka selalu berperang dengan orang Arab. Orang Arab ketika itu yang kabilah yang besar yang terdiri daripada Aus dan Khazraj. Bila mana orang Yahudi berperang dengan orang Arab, maka orang Yahudi akan berkata, nanti kalau Nabi datang, nanti Nabi akhir zaman ataupun Nabi yang terakhir, dia datang ke sini nanti, kami golongan Yahudi ini akan beriman dengannya, dan kami akan bergabung dengan Nabi ini, dan kami akan memerangi orang Arab, kata dia. Tetapi apabila Nabi SAW sampai ke kampung mereka, yang mereka mengatakan kalau Nabi ini datang, kami akan bersama dengan Nabi, rupa-rupanya dialah, golongan inilah, golongan Yahudi inilah, golongan yang menentang apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Dan ternyata orang Arab yang terdiri daripada Aus dan Khazraj lebih dahulu beriman dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Apa salahnya kalau orang Arab beriman, dia beriman. Tetapi oleh kerana orang Arab sudah beriman, dia tidak mahu beriman. Kerana apa? Kerana kesombongan yang ada dalam hati. Dia tahu tak apa yang dibawa oleh Nabi itu benar, dia tahu. Macam mana dia boleh tahu apa yang dibawa oleh Nabi itu benar? Kerana dia sudah baca dalam kitabnya tentang sifat-sifat Nabi, tentang sifat-sifat Rasul. Allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang membaca kitab-kitab yang terdahulu itu, mereka mengetahui Nabi yang akan datang, Nabi yang terakhir. Mereka mengetahui Nabi itu sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Tetapi memang begitu sifat orang Yahudi, dengan sifat kesombongannya itu, dia tidak mahu menerima apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Maka Allah Ta'ala memberitahu, walam tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, dia sekali-kali tidak akan rada dengan Islam sehinggalah kamu mengikut millatahum, cara hidup mereka, agama mereka, keadaan mereka. Maka inilah orang-orang Yahudi yang sangat memusuhi Muhammad dan juga pengikutnya, memusuhi agama Allah. Dan inilah golongan yang sentiasa memecah belahkan orang-orang yang berada di kota Madinah agar mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun walaupun mereka cuba untuk memadamkan api yang memadamkan cahaya Nabi, maka Allah Ta'ala menjadikan cahaya Nabi terus berkembang. Maka dia melihat, orang-orang Yahudi melihat orang-orang Islam semakin lama semakin berkembang, dan sahabat-sahabat semakin ramai, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang Yahudi semakin hari semakin dendam, marah kepada Nabi. Maka mereka telah mencari jalan bagaimana nak menyekat dakwah Nabi. Dahulu Nabi semasa berada di kota Mekah, Nabi dihalang oleh pemuda-pemuda musyrikin Mekah. Tetapi bila Nabi sampai di kota Madinah, orang yang menghalang dakwah Nabi adalah terdiri daripada orang Yahudi dan juga orang Nasrani.
Nabi seorang yang bijaksana. Nabi beritahu kepada orang Yahudi, kita buat satu perjanjian. Apa perjanjiannya? Perjanjiannya, orang Yahudi kita tidak akan serang orang Yahudi. Dan Yahudi juga tidak akan menyerangi kita dengan syarat-syarat yang tertentu. Apa dia? Maknanya, kalau ada orang-orang luar yang memerangi Madinah, oleh kerana Yahudi duduk di Madinah, Nabi dan para sahabat duduk di Madinah, orang Yahudi mesti bantu orang Islam sama-sama. Tapi kalau ada orang luar menyerang Yahudi, orang Islam juga akan bantu. Kalau orang luar menyerang orang Islam, orang Yahudi kena bantu. Ini perjanjian. Tetapi bila Allah Ta'ala uji orang-orang kafir musyrikin Mekah memerangi orang Islam, orang Yahudi lari, tidak membantu apa yang mereka janji dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Yahudi ini akhirnya mereka buat persepakatan ataupun mereka buat perjanjian, berpakat dengan golongan-golongan munafikin. Golongan-golongan munafikin, maka untuk mencapai, melaksanakan matlamat yang ingin dicapai oleh orang-orang Yahudi, mereka dibantu oleh sekumpulan orang-orang Arab Madinah yang mata hatinya telah dibutakan oleh Allah. Mereka adalah orang-orang Arab Madinah, tetapi mereka mengatakan beriman kepada Rasul, beriman kepada Allah. Hakikatnya mereka tidak beriman. Maka orang-orang Yahudi tengok ini ada orang Arab juga, dia ini memusuhi Nabi. Allah Ta'ala butakan hati mereka, dan orang munafikin ini bergabung dengan orang Yahudi untuk menghancurkan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyembunyikan kekufuran kerana bimbangkan keselamatan kehidupan duniawi mereka. Di hadapan zahirnya beriman, tetapi akhir di dalam hatinya tidak beriman kepada Allah. Maka dikatakan bahawa orang-orang Yahudi ini ramai. Di antaranya disebut di sini, diambil daripada kitab Sirah Ibnu Hisham, namanya Sa'ad Ibnu Hunayf. Di antaranya Zaid Ibnu Lusaid. Zaid ini satu ketika dia pernah bergaduh dengan Umar Al-Khattab. Bila dia bergaduh dengan Umar Al-Khattab ni kuat, kalah dia. Maka dia tahu Umar Al-Khattab ni baik dengan Muhammad, maka dia marah, dia benci kepada Umar dan dia benci pada Rasulullah. Jadi satu hari dikisahkan bahawa Rasulullah ini kehilangan unta. Bila kehilangan unta, dia pun berkata, Zaid Ibnu Lusay ini yang munafik ini, dia pun kata, Allah, Muhammad hilang unta, Muhammad kehilangan unta, nanti dia tunggu jawapan daripada langit. Dia tunggu jawapan daripada langit. Dan kalaulah dia Rasul, takkanlah dia tak tahu unta kat mana dia hilang. Lalu dia mempersenda-sendakan Nabi, tengok tu Muhammad, dia unta dia hilang pun tak jumpa jari. Maknanya benda hak depan mata pun tak tahu, macam mana nak cakap benda-benda yang benda-benda orang lain tak nampak. Maka dia mempersendakan Nabi. Dia berkata itu di hadapan orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawa ini orang munafik yang mempersendakan kamu. Tetapi Masya Allah, kalau duduk di hadapan Rasulullah, dia baik. Dia duduk di hadapan Nabi, dia baik, dialah sahabat Nabi. Tetapi bila Nabi tidak ada, bila bersama dengan orang-orang Yahudi, dia beritahu, itu Muhammad hilang unta dia sudah hilang. Dia punya unta pun dia tidak tahu lokasi di mana tempatnya. Allah Ta'ala menceritakan bagaimana orang ini mempersendakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Ta'ala mendatangkan wahyu. Orang memberitahu, hai Muhammad, ya Rasulullah, itu Zaid Ibnu Husayf tu, dia mempersendakan kamu, dia mengatakan kamu tidak tahu. Nabi kata, ya memang aku tidak tahu. Aku tidak bercakap kecuali apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada aku. Lalu Allah Ta'ala menurunkan wahyu, memberitahu kepada Nabi tentang apa yang diperkatakan oleh Zaid Ibnu Husayf tadi. Dan Allah Ta'ala memberitahu di mana lokasi terletaknya unta Nabi yang hilang. Maka Nabi pergi bercari, jumpa di Syi'ab, di lereng bukit. Dan dekat lereng bukit tu, maka Nabi telah berjumpa dengan untanya yang hilang di tempat dekat dengan sebatang pokok yang unta duduk di situ. Nabi pun ambil bawa balik.
bawa balik, dan dia pun tengok, akhirnya dapat tahu, oh Muhammad tahu juga untuk dia kat mana hilang. Dan ramai lagi di kalangan orang-orang munafikin. Dan sehingga pada satu hari dikatakan bahawa Nabi berjalan dengan para sahabat, tiba-tiba angin datang kencang, sahabat menjadi takut. Lalu Nabi mengatakan, jangan kamu takut, petanda angin kencang yang bertiup ini adalah hari ini ada seorang yang mati. Yang mati itu adalah orang munafikin. Maka dalam perjalanan Nabi balik, lepas tu sahabat-sahabat tengok memang sungguh ada kematian. Maka ternyata ada seorang yang mati, namanya Rifa'ah ibnu Zaid. Dia mati. Dan mati itu bila ditanya, tepat masa sekian-sekian. Masa sekian-sekian itu masa dalam perjalanan Nabi ke nak balik kampung itu, ketika itu angin kuat. Masa angin kuat itu Nabi kata telah mati seorang tokoh munafikin. Dan dikatakan bahawa ketika mana saja ada orang-orang munafikin wafat, Nabi akan kata itu tokoh munafikin sudah mati. Nabi SAW tahu siapakah golongan munafikin yang bersama dengannya. Orang munafikin ini sahabat lagi payah nak kenal dengan orang Yahudi. Yahudi sudah dikenali ini Yahudi, tetapi orang munafikin, dia sembahyang bersama dengan Nabi. Nabi sembahyang jadi imam, dia kadang-kadang saf pertama, kadang-kadang saf yang kedua. Duduk awal. Maka setiap sembahyang bersama dengan Nabi. Hanya dia kadang-kadang sembahyang isyak ini dia tidak ada. Sebab apa sembahyang isyak tidak ada? Dulu masa Nabi sembahyang dengan sahabat, tidak ada lampu seumpama ini. Maka sembahyang di tengah padang, cahayanya lah cahaya bulan. Maka ketika waktu subuh dia tidak ada, sebab subuh gelap. Tapi waktu zuhur, waktu asar dia ada, sebab zuhur, asar dia nampakkan wajah dia. Tapi bila waktu isyak, dia pun sudah tidak ada. Kenapa? Kerana isyak sudah gelap. Maka demikianlah orang-orang munafikin di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sahabat payah nak kenal yang mana satu orang munafik, mana satu tidak munafik. Maka boleh tahu sesiapa yang memusuhi Nabi, di hadapan Nabi baik, di belakang Nabi memusuhi Nabi, itu di antara tanda-tanda orang munafik di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya munafik ini ada dua sebenarnya. Ulama membahaskan munafik ada dua. Satu dipanggil dengan munafik amal, satu dipanggil dengan munafik akidah. Munafik amal ini disebut dalam hadis, ayatul munafikin salas. Tanda munafik itu ada tiga. Idza kazzaba, idza haddasa kadzaba. Apabila bercakap selalu dusta. Idza haddasa kazzaba, diletak dengan sabdu kazzaba. Kazzaba maknanya sentiasa berdusta. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanah ia mengkhianati. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia ini mungkir janji. Maka ini tanda munafik. Dalam riwayat lain dia tambah ada 4. Wa idza khasama fajara, apabila bergaduh melampaui batas. Ini di antara tanda-tanda munafik. Tapi itu munafik amal. Apa yang berlaku di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu munafik akidah. Munafik akidah ini dia memang 100% tidak mau kepada Nabi, tidak mau kepada Islam. Dia mempersenda-sendakan Nabi, mempersenda-sendakan hukum Allah. Bila Nabi kata ini hukum Allah, dia pun mempersenda-sendakan. Diceritakan bahawa sehingga satu ketika ada orang Yahudi, dia bergaduh. Dia orang Yahudi bergaduh dengan orang Islam. Yang Islam ni dia mengaku Islam. Lalulah dalam keadaan macam itu, bila dia bergaduh, mungkin hal tu mungkin hal kecil sahaja. Dalam cerita, dalam sirah itu dia tidak cerita apa punca bergaduh. Boleh jadi berebut parking persaingan. Tak tahulah, perkara kecil sahaja. Maka bila dia bergaduh, kata orang kafir ini yang bergaduh dengan Islam, kata orang kafir ini beginilah, pergaduhan kita tidak selesai, maka dengan itu kita jumpa Muhammad. Ini orang kafir mau jumpa Muhammad. Yang mengaku Islam tak payah jumpa Muhammad, kita jumpa Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini orang Yahudi. Yang orang Yahudi, orang kafir ini nak jumpa Muhammad, yang orang Islam nak jumpa orang Yahudi, jadi hakim.
Bila tak boleh jumpa Muhammad, jumpa Ka'ab bin Ashraf lah, jumpa Muhammad lah. Akhirnya bila bergaduh, akhirnya bertegas nak jumpa Muhammad. Mana sudah maklum Muhammad ibn Abdullah itu lebih baik daripada Ka'ab bin Ashraf. Maka bila dia pergi jumpa, dia mengadu hal. Saya berbalah macam ni, mengadu hal pada Nabi. Nabi putuskan, kamu bersalah, kamu tidak bersalah, tak apalah, selesaikan sendiri, perkara kecil saja. Hanya yang betul macam ni, yang salah orang ni. Okey, selesai masalah. Balik jumpa dengan Saidina Umar. Siapa yang jumpa yang mengaku Islam? Jumpa dengan Saidina Umar. Bila jumpa dengan Saidina Umar, kata, wahai Umar, kami nak selesaikan satu masalah. Dalam perjalanan balik, orang kafir ini sudah terima Muhammad buat keputusan. Baik dia kata dia salah, dia betul, tapi kalau keputusan itu datang daripada Muhammad, dia terima. Orang yang mengaku Islam ini, dia tanya, mu puas hati tak dengan keputusan Muhammad? Kata dia, aku puas hati. Ginilah kita jumpa Umar pula. Umar tu Saidina Umar. Maka dia jumpa Saidina Umar Al-Khattab. Bila dia jumpa Saidina Umar Al-Khattab, maka dia pun berkata kepada Saidina Umar, wahai Umar, kami ada berlaku perselisihan, jadi kami mahu kamu putuskan. Saidina Umar kata, sebaiknya kamu jumpa Rasulullah. Saya sudah jumpa Rasulullah sudah beri jawapan dah, tapi rasa tak puas hati lagi, nak tanya mu pula. Kamu tak puas hati dengan keputusan Rasulullah, rasa tak puas hati. Kamu macam mana pula? Kalau mu nak tahu keputusan aku, mu tunggu di sini. Saidina Umar Al-Khattab masuk dalam rumah, ambil pedang, keluar daripada rumah dia, terus pancung orang tadi. Maka terkejut yang kafir ini Yahudi, terkejut Yahudi tadi. Hai Umar, kamu bunuh sahabat kamu, kan dia beriman? Nabi Saidina Umar mengatakan bahawa inilah balasan orang yang tidak menerima keputusan Nabi SAW. Maka demikianlah orang-orang Yahudi ini, selalu mereka tidak puas hati dengan Nabi. Bahkan mereka itu mencari jalan, kadang-kadang menakutkan para sahabat, kadang-kadang mereka ini mencari jalan agar segala rancangan baginda Rasulullah SAW itu tidak tercapai. Maka di antara sahabat yang mengetahui nama-nama orang munafikin adalah Huzaifah Al-Yaman. Huzaifah Ibnul Yaman ini dia tahu seorang demi seorang. Maka dia, orang ramai minta, Saidina Umar minta, siapa nama-nama ni? Tapi Huzaifah, seorang yang amanah, tidak bagi tahu. Satu hari berlaku peristiwa ketika mana Nabi pada hari Jumaat, orang pergi sembahyang Jumaat, ramai orang-orang munafikin sembahyang Jumaat dalam masjid. Ketika mana Nabi menyampaikan khutbah, tiba-tiba Nabi berhenti khutbahnya. Saya tidak pasti sama ada tengah menyampaikan ataupun sebelum khutbah. Maka ketika itu Nabi menyebut nama seorang demi seorang. Nabi kata, siapa yang munafikin, orang-orang munafik, sila keluar daripada masjid ini. Sila keluar daripada masjid ini. Orang munafikin tengok, dia tengok member-member dia. Kalau aku keluar, orang tahu selalu, orang lain pun tidak keluar. Maka tidak ada seorang orang munafikin yang keluar daripada masjid tadi. Lalu dalam keadaan macam itu, Nabi sebut seorang demi seorang. Orang ini keluar dia bangun seorang. Maka dia keluar daripada masjid. Bila dia keluar daripada masjid, kebetulan hari itu Saidina Umar datang lambat. Saidina Umar datang lambat. Bila Saidina Umar datang lambat, Saidina Umar nampak kumpulan ramai orang keluar daripada masjid. Saidina Umar menyangka bahawa orang habis balik semayang. Aku baru nak sapa. Allah malu. Akhir Saidina Umar cari jalan nak menyembunyikan dirinya. Orang-orang munafikin tengok Saidina Umar, Allah, Umar pula malu sungguh, nak tak mana. Maka dia lari pada Saidina Umar, Saidina Umar lari pada dia. Bila Saidina Umar lari pada dia, Saidina Umar tengok seorang, lepas tu tak ada dah orang keluar daripada masjid. Saidina Umar hairan.
takkanlah orang sembahyang Jumaat ramai ni je. Kan ramai kan? Dah kenapa pula orang ni nampak dia terus lari? Dia nampak orang munafik, nampak orang tu lari sebab ingat orang tu sudah habis sembahyang dah. Akhirnya Saidina Umar ini rasa tidak sedap. Saidina Umar pergi ke masjid. Bila Saidina Umar masuk dalam masjid, dengar khutbah macam biasa Nabi sembahyang Jumaat, tahulah Saidina Umar bahawa sembahyang sudah habis lagi, khutbah masih lagi Nabi baca. Selepas sembahyang, sahabat berkata, "Ya Umar, kamu tidak tahu ke tadi hari ini hari yang paling beruntung, hari ini baru kita dapat tahu siapa orang munafik, siapa orang yang tidak munafik." Saidina Umar tanya, "Kenapa? Mu tak tahu ke? Tadi kan Rasulullah sebut nama seorang-seorang." Baru Saidina Umar tengok, oh patut pun ada orang keluar daripada masjid tadi. Rupa-rupanya mereka adalah golongan munafikin. Maka golongan munafikin yang berada di kota Madinah ini, mereka ini banyak buat masalah. Di antara masalah yang mereka buat, iaitu mereka ini berjanji dengan Nabi nak berperang, sama-sama berperang. Maka bila sampai saja dalam perjalanan nak berperang, dia beritahu pada sahabat-sahabat Nabi, "Mu nak pergi perang dah, baik mu jangan pergi perang." Sebab apa? Sebab orang-orang kafir musyrikin Mekah, dia punya bala tentera hebat. Kalau kita lawan, kalah kita. Cuba mu fikir betul-betul. Dia menakut-nakutkan para sahabat supaya tidak pergi berperang. Ini golongan munafikin. Lalulah bila sampai masa nak berperang, dia pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya rasa saya kena balik. Saya kena balik." Maka kerana di rumah kami tak ada orang jaga dan macam-macam alasan, Nabi membenarkan dia balik. Dan selepas pada balik, Nabi kata, inilah golongan munafikin yang bersama kita, adalah golongan munafikin. Di antara mereka itu menakut-nakutkan orang Islam, menakut-nakutkan sahabat supaya sahabat tidak pergi berperang. Yang kedua, orang-orang munafikin ini, mereka itu sentiasa meragu-ragukan apa yang dikatakan oleh Nabi. Bila Nabi mengatakan bahawa dia negeri akhirat, adanya syurga, adanya neraka, akan diazabkan oleh Allah Ta'ala dan sebagainya, Nabi memberitahu tentang akhirat, mereka mempersendakan, percaya dengan Nabi Muhammad kata tu. Maknanya, maka dia meragu-ragukan kepada para sahabat apa-apa yang diperkatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, orang-orang Yahudi ini, dia duduk sama dengan Nabi. Bila dia duduk sama Nabi, dia sembahyang sama Nabi, maka sahabat-sahabat tak tahu Yahudi. Jadi kalau sahabat-sahabat berbincang mengenai orang-orang musyrikin, sama ada musyrikin Mekah ataupun orang-orang Yahudi Madinah, mereka akan beritahu rahsia-rahsia orang-orang Islam. Bila Nabi saja nak memerangi orang kafir, dia akan beritahu kepada orang-orang Mekah, kekuatan orang Islam macam ini, tentera macam ini. Maknanya, dan bila sahaja orang-orang Islam merancang sesuatu mengenai orang-orang Yahudi, dia akan beritahu. Maka demikianlah orang-orang munafikin yang mereka itu mengkhianati baginda Rasulullah SAW. Maka ini menjadi satu perkara yang susah. Maka di antara ketua mereka adalah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah ini adalah bapa munafikin, dan dia di antara orang yang sentiasa meragu-ragukan orang Islam, dan di hadapan Nabi dia akan tunjuk baik, dan sahabat-sahabat orang-orang munafikin, dia buat baik dengan sahabat, dia buat baik dengan Nabi, maka Allah Ta'ala yang memberitahu kepada Nabi, ini orang-orang munafikin. Maka orang-orang munafikin, dia tidak percaya apa yang diperkatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka diceritakan di dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, termasuk orang-orang kafir itu termasuk orang Yahudi, orang Nasrani dan orang munafikin. Orang munafikin ini dia termasuk dari kalangan orang yang tidak beriman. Sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja kamu beri peringatan kepada mereka ataupun kamu tidak beri peringatan kepada mereka, hakikatnya mereka tidak beriman kepada Allah. Ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang munafikin.
Maka dikatakan bahawa kadang-kadang di kalangan mereka bila Nabi cakap dia percaya, setengah dia beriman, dia mengaku dia beriman, tetapi hakikatnya Allah Ta'ala kata sama ada mu beritahu ataupun kamu tidak beritahu, maka mereka sekali-kali tidak akan mempercayai apa yang kamu sampaikan. Maka menjadi satu perkara yang amat menyukarkan bila mana orang-orang munafikin yang berada di kota Madinah, mereka selalu meragu-ragukan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Maka Allah Taala kunci hati-hati mereka. Allah Taala kunci pendengaran mereka dan penglihatan mereka, dan seolah-olah pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup. Orang Yahudi sendiri sudah tengok bagaimana akhlak Nabi. Orang munafikin sudah tengok bagaimana akhlak Nabi. Bagaimana Nabi tunjuk kepada orang-orang Madinah, dan bagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi itu satu ajaran yang paling baik. Namun demikian mereka dengar apa yang Nabi kata, mereka lihat apa yang Nabi lakukan, mereka lihat sahabat-sahabat Nabi, tetapi dalam waktu yang sama hati mereka tidak mahu beriman. Allah Ta'ala janji tentang orang ini, walahum azabun azim, sesungguhnya bagi mereka azab yang pedih. Ini golongan orang kafir, Yahudi, Nasrani, munafikin di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan arti kata orang-orang kafir ini diazab oleh Allah. Orang Arab dengan orang Yahudi ini lebih kenal Nabi. Kenapa? Kerana orang Yahudi itu mereka membaca kitab-kitab, dia kenal Nabi. Orang Arab belajar dengan pendeta-pendeta Yahudi, ambil ilmu. Orang Arab tengok tok guru dia kata kalau Muhammad ini sifat, kalau Nabi ini sifat dia macam ni, macam ni. Cara makan, cara minum, cara tidur, cara bercakap macam ni. Bila Nabi sampai ke kota Madinah, orang-orang Arab tengok bagaimana Nabi makan, Nabi bercakap, Nabi bergaul, sama sebagaimana yang tok guru Yahudi beritahu. Tetapi bila sahaja Nabi datang, mereka tidak beriman. Kenapa? Di antaranya kata ulama tafsir, orang-orang Yahudi ini sebelum kedatangan Nabi mereka ramai pengaruh. Orang-orang Arab belajar belaka dengan dia, maka dia membaca kitab. Di samping itu, selepas dia membaca kitab, lalu orang-orang Arab mereka pakat beri hadiah kepada pendeta-pendeta. Maka kehidupan pendeta Yahudi ketika itu dalam keadaan mewah, dengan harta yang banyak, dengan pengaruh yang ramai. Tetapi bila baginda sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, maka orang-orang Arab menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah melihat pengaruhnya semakin lama semakin berkurangan. Lalu ia mengatakan bahawa kalaulah dia beriman dengan Muhammad, nescaya dia kena belajar dengan Muhammad. Maka kalau hari ini dia jadi tok guru, kalau dia duduk dengan Muhammad, dia jadi anak murid. Maka selama ini ia ada pengaruh, maka kalau dia duduk dengan Muhammad, dia sudah tidak ada pengaruh. Oleh kerana takut kepada hilang pengaruh, takut kepada hilang harta, takut pada hilang nama, maka dia mengambil jalan tidak mahu beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya mereka mengetahui Allah Ta'ala marah kepada mereka. Sepatutnya mulah dulu beriman pada orang-orang Arab. Sebab apa? Sebab kamu lebih tahu tentang Nabi ini. Tetapi yang beriman itu adalah orang-orang Arab. Lalu dikatakan di antara sifat mereka, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang berkata, antara manusia itu adalah orang-orang munafikin. Mereka berkata, amanna billah wal yaumil akhir, kami beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Mereka lupa Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Zahir mereka kata, hai Muhammad, kami beriman dengan kamu. Apa yang kamu kata tentang adanya hari kebangkitan, adanya hari akhirat, kami beriman dengan kamu, kami yakin dengan apa yang kamu kata. Maka dia duduk belajar dengan Nabi, sembahyang dengan Nabi, ikut apa yang Nabi kata. Hakikatnya hatinya sedikit pun tidak menerima apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia merasakan bahawa Muhammad tak tahu
kita duduk sama dia, dia ingatkan kita beriman dengan dia, padahal tak beriman. Ini kata-kata orang munafikin. Padahal kami tidak beriman, kata orang-orang munafikin sama mereka. Maka dia tertawa sama-sama dia. Tengok Muhammad ditipu oleh golongan kami, kata golongan munafikin. Mereka ditipu, Muhammad ditipu, dia sangka kami bersama. Maka apa-apa yang Nabi sampaikan, maka dia menyelewengkan. Sudahlah dia menyelewengkan. Kemudian dia ini berpakat dengan orang-orang Yahudi bagaimana untuk menghancurkan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyangka mereka menipu Rasulullah. Allah Taala menjawab, yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Sesungguhnya mereka itu menyangka bahawa mereka menipu Muhammad, menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman. Wama yakhda'una illa anfusahum. Mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Akan tetapi mereka tidak sedar. Mereka tidak sedar. Mereka menentang apa yang dibawa oleh hati mereka, oleh apa yang dibawa oleh Nabi mereka tentang fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah Taala tambahkan penyakit dalam hati. Semakin hari semakin benci dengan Nabi. Sebab apa? Sebab dia tengok Nabi semakin hari semakin kuat dakwahnya dan semakin berkembang. Semakin mereka benci semakin kuat dakwah. Semakin mereka benci semakin kuat dakwah. Akhir sekali dia fikir, awak macam mana Muhammad ni dakwah dia semakin berkembang ni? Kita kena pecahkan. Kita punya pecahkan kumpulan-kumpulan mereka ini. Maka setiap hari mereka itu berbincang macam mana untuk nak memporak-porandakan kesatuan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala janji walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Maka mereka akan mendapat siksaan yang pedih disebab apa yang mereka dustakan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Bila Nabi kata kepada mereka semua, jangan kamu buat kerosakan di atas muka bumi, jangan kamu buat jahat semasa hidup atas muka bumi, dia akan jawab, ya Rasulullah, kami adalah golongan yang baik-baik, kami akan melakukan kebaikan. Maka dalam keadaan macam itu, ala innahum humul mufsidu walakin la yash'urun, Allah Taala memberitahu sebenarnya mereka adalah orang yang melakukan kejahatan akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Mereka sedar mereka buat jahat, tetapi mereka buat tak tahu, konon-konon mereka buat baik. Maka inilah sifat orang-orang Yahudi di hadapan orang-orang munafikin, di hadapan Nabi mereka itu melakukan kebaikan. Maka Nabi nak sahihkan lagi, wa idza qila lahum aminu, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain beriman. Bila saja dia duduk depan Nabi, Nabi tanya, beriman betul, kamu kena beriman, berimanlah kamu bagaimana sahabat-sahabat lain beriman. Mereka jawab, ketika mana di hadapan Nabi dia kata, ya kami beriman. Bila dia jumpa kawan-kawan, anu'minu kama amana sufaha, ada kemunasabah kita nak beriman macam orang-orang bodoh? Yang dimaksudkan orang-orang bodoh itulah para sahabat. Bila depan Nabi, Nabi kata kamu beriman kepada Allah, lalu dia kata ya kami beriman. Kemudian mereka balik, mereka berkumpul ramai-ramai, dia kata adakah patut kami nak mahu beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh? Yang dimaksudkan orang bodoh itu para sahabat. Allah Ta'ala kata ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun, ketahuilah sebenarnya yang bodoh itu adalah mereka, tapi mereka tidak mengetahui yang mereka itu telah melakukan satu perbuatan yang salah. Lalu dalam keadaan macam itu, wa idza lakul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Lalulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berjumpa dengan mereka, Nabi tanya mereka, kamu ni beriman tak? Hendaklah kamu benar-benar beriman. Mereka jawab, amanna, kami beriman ya Rasulullah, yakinlah kami beriman. Masa tu dia jumpa Nabi. Bila dia balik, dia jumpa pok-pok Yahudi dia, golongan-golongan Yahudi, mereka mengatakan bahawa inna ma'akum, jangan bimbang, mu tengok aku baik dengan Muhammad, mu tengok kami ni, golongan kami ni baik dengan Muhammad, sebenarnya kami tidak bersama dengan Muhammad. Inna ma'akum, kami bersama dengan kamu. Bila dia jumpa Abu Jahal, bila dia jumpa Abu Lahab,
bila dia jumpa pemuka-pemuka musyrikin Mekah ataupun dia jumpa orang-orang Yahudi, dia beritahu rahsia-rahsia. Dia pergi ke Mekah beritahu Abu Jahal, ni Muhammad ni dia nak serang kamu macam ni. Dan dia jumpa orang-orang Yahudi, dia beritahu bahawa aku ni duduk sama Muhammad, tapi duduk sama pun dengan Muhammad, kata dia. Kata orang-orang Yahudi, orang-orang munafikin. Lalulah Allah mengatakan bahawa innama nahnu mustahzi'un. Mereka mengatakan kami ni dengan Muhammad kami buat main je. Orang Terengganu kata kami buat lolok je. Mu tengok kami duduk dalam majlis ilmu Nabi, kami berjalan sama dengan mereka, sebenarnya kami buat lolok saja, ataupun kami mempersendir-sendirkan apa yang Muhammad itu kata, ataupun kami tidak beriman sedikit pun. Maka demikianlah Allah Ta'ala menceritakan bahawa orang-orang munafikin yang berada di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susah. Sebab apa? Sebab mereka sama-sama beriman. Datang orang kata, ya Muhammad, ya Rasulullah, kamu kenal tak orang-orang munafikin? Rasulullah kata, saya kenal orang-orang munafikin. Saya kenal. Rasulullah beritahu. Dan kalau Rasulullah kenal, apa kata? Kalau Rasulullah bunuh saja orang-orang munafikin. Orang munafikin, Rasulullah kata tak boleh bunuh. Sebab mereka semayang macam kita semayang, duduk sama dengan kita. Kalaulah Rasulullah bunuh mereka, orang-orang yang tidak beriman berkata, tengok tu Muhammad membunuh orang yang beriman dengan dia. Muhammad membunuh orang yang sembahyang bersama dengan dia. Muhammad membunuh orang yang bersama dengan dia setiap hari. Maka menyebabkan orang takut nak beriman pada Allah. Jadi sahabat kata, dah kalau macam tu nak buat macam mana orang munafikin ni? Nak harap sahabat tak tahu yang mana satu orang munafikin, kecuali ada sifat-sifat dia tertentu, dan bukan semua sahabat tahu. Dan Nabi ini tahu orang munafikin, tapi kalau Nabi nak letak tu jadi payah, nak bunuh payah. Di antaranya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini ketua munafikin. Anak dia orang Islam, namanya Abdullah bin Ubay, beriman kepada Allah. Dia kata pada Rasulullah, ya Rasulullah, mu nak bunuh dah ayah aku. Kalau mu nak bunuh ayah aku, khabar kat aku, tak payah suruh. Rasulullah melarang dia, jangan. Kalaulah Rasulullah suruh bunuh kepada ayahnya, nanti orang akan kata kepada Muhammad, kata pada Rasulullah, orang Muhammad bunuh sama-sama beriman. Sebab apa? Sebab orang munafikin itu dia sembahyang sama dengan Nabi. Hati dia dah, hati siapa tahu mengucap 2 kalimah syahadah, tetapi dalam hati tak terima langsung Nabi. Mengucap 2 kalimah syahadah, tetapi dalam hati memusuhi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari mati Abdullah bin Ubay. Bila mati Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ubay ini wafat, meninggal. Maka orang menyuruh golongan puak-puak munafikin jumpa Nabi, suruh Nabi sembahyang jenazah. Nabi tahu dia sembahyang belakang Nabi, dia munafikin. Nabi pun nak pergi sembahyang. Bila Nabi nak pergi sembahyang, Sayyidina Umar larang. Rasulullah, ya Rasulullah, kan dia munafikin. Tapi Rasulullah tetap juga mahu pergi. Maka Rasulullah pun sembahyangkan dia. Selepas daripada itu Allah Ta'ala menurunkan ayat melarang Nabi SAW sembahyang di atas orang munafikin tadi. Maka ke masa-masa hidup di kota Madinah, orang-orang yang paling masalah bagi Nabi adalah orang-orang munafikin, kerana dia sama dengan sahabat lain, tetapi dalam waktu yang sama dialah orang yang mengapi-apikan pemusuhan di antara para sahabat, menakut-nakutkan sahabat. Dan juga apa yang Nabi kata, Nabi ceramah, bila Nabi balik dia khabar pada sahabat, muasa percaya Muhammad kata tak betul begini. Jadi sahabat yang baru masuk Islam kata, macam mana ni, susah nak buat. Dan nak buat mana ni, tak ada arah lah, kita kena sambung minggu depan lah. Maknanya wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.